dah masuk. Tengah loading. Dah masuk ni sih. Sama-sama belum, tengah loading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semua, apa khabar? Saudara Kopel Darus. Assalamualaikum, Saudara Syah Ibrahim. Apakah saudara mendengar suara saya? Diksi, salam perjuangan. Ibrahim Cik Muda. Saudara Selamat Hassan. Apa khabar? Kau orang Negeri Sembilan. Naik meningkat aja ni COVID ni, apa hal ni? Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar? Farid Hafiz, Azwan Ali. Saya suka edisi diksi ni. Dia hantar gambar love, besar lah gambar love dia. Ni saudara Mustafa Ilyas, Wak Sukimin, Wak Kijan. Apa khabar Wak? Hafazah Abu Bakar, Usmano, Deadman, Samsul Anwar, Syaf Offspring. Saya bila sampai kat sini ni memang lidah saya melelong lah. Suami Musa, Anwar Muhammad, Kopel Darus, apa khabar? Suara Datuk jelas, terima kasih. Eva Sapiah, John Bob, Rahman Bakar, Roslan Mak Yatim. Selamat malam, ya, Adiwara Angkasa. Orang Perak, apa khabar orang Perak yo? Muhammad Azmi, Muhammad Ali, Saudara Nur Azwa, Yang Maya, Rosnah Abdul, Ma'el Lancang. Ini daripada Lancang ya, Saudara Ma'el ya. Muhammad Azmi, Muhammad Ali, sharing dan terima kasih. Nur Samsiah, saya memerlukan sharing daripada saudara tu, memberikan semangat untuk saya berbicara. Sebab malam ni perbicaraan kita banyak berkisar tentang apa yang berlaku di Parlimen tadi. Dan begitu juga dengan ekoran daripada 2 hari berturut-turut perbalahan ataupun penceritaan kita berhubung dengan Parti Politik UMNO dan PBBM. Ya. Saudara Abu Khalid, apa khabar? Raban Tebin. Yop, apa khabar Yop? Sihat Yop? Basri Bacu. Assalamualaikum. Ya saudara, seperti biasa saya melaporkan sebab ramai-ramai marah kat saya sebab panjang sangat saya punya intro kepada COVID ini. Saya bagi sepintas lalu saja. COVID hari ini, jumlah mereka yang dijangkiti COVID-19 adalah 1,212. Satu jumlah yang tidak baik, ya. Satu jumlah yang tak baik untuk kita lihat, kerana jumlah keseluruhan dah menjangkau 65,697. Rakyat kita 32 juta. Kalau 65,000 tu rasanya macam 5% lah rakyat kena. Dengan kematian sejumlah 3 orang tambahan. Artinya kematian sudah 360 orang yang meninggal dunia akibat COVID. Berhati-hati. Sabah juga sudah meningkat. Sabah semalam dah elok dah 290, hari ni 326. Sarawak turun, Kedah turun, Penang naik cek. Saja Penang naik 60. Semalam dah turun 46. Perak alhamdulillah orang Tebin, tapi masih Tebin ayuk semalam 77, hari ni 43. Di Selangor, aduhai, saya orang Selangor, warga Selangor, keluarga saya, anak-anak saya di Selangor ni ramai benar. 402 orang, semalam 237. Cuma di Kuala Lumpur ada kelegaan 493, hari 100. Jadi artinya Selangor dengan Kuala Lumpur ni macam berlumba. Hari ni Kuala Lumpur naik, besok Selangor turun. Hari ni Selangor naik, Kuala Lumpur turun. Bagaimanapun 3 negeri masih lagi sifar, alhamdulillah, iaitu negeri Melaka, Saudara Rosli Lendu, di Terengganu, sifar bersama dengan Perlis. Perlis sudah mengekalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Perlis hebat. Mudah-mudahan rasanya ini kesan daripada mungkin pucuk mangga ini harum manis buat ulam agaknya lah. Ini bukan apa ni satu medical statement. Saya beranggapan. Baik saudara, daripada ini sedikit amalan tentang berkesan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, ayat yang hadis yang ke-6465, iaitu status hadisnya adalah hadis sahih. Jadi artinya pengajarannya amalan yang paling dicintai oleh Allah terhadap hambanya adalah yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit.
Menurut Ibnu Rajab, balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun dilanjutkan dengan amalan keburukan, maka itulah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Laqaif al-Ma'arif halaman 394. Jadi Al-Qamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah baginda mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka ibu kita Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang berterusan. Jadi siapa saja antara kalian pasti mampu melakukan yang baginda lakukan. Ini hadis riwayat Muslim yang ke-783. Jadi sentiasalah saudara kita beramal dengan kebaikan. Ingat, negara ramah, ummah sejahtera. Hadis-hadis ini yang saya kumpul, yang saya dapat adalah daripada kiriman Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Selepas usai tentang hadis Rasulullah, jangan lupa saudara, kalau saudara ada bahan-bahan atau barang-barang yang mahu dimasukkan dalam e-commerce, sila kemukakan atau sila hantar kepada Siti Farehah 017 711 4300 ataupun Al-Azhar 011330 41241. Banyak iklan barang-barang itu, jadi saya letakkan dalam e-commerce yang boleh saudara lawati. Ada buku saya, ada buah-buahan daripada Kizanis, ada tentulah bahulu berdal, ada gendang tok, ada juga ini dendeng manis Siti Farehah. Silalah saudara layari dan berniagalah sesama mereka. Saya tak ada masalah. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Malam ini perbincangan kita adalah serangan sudah bermula di Parlimen. Bagaimanapun sehingga saat ini saya masih belum lagi menerima perkabaran apa khabar tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari Jumaat yang lalu agak melegakan pada hari Khamis, tapi hari ini masih lagi timbul tanda tanya. Saya tak tahu apakah saudara sudah menerima wang ataupun saudara sudah pun membuat tuntutan dan sebagainya. Kita pun tak tahu apa ni. Jadi sebab itu kadang-kadang saya marah kenapa perkara ini tidak dijelaskan secara tuntas. Allah, apalah nak jadi dia orang ni? Kenapakah mereka bersikap begitu terhadap rakyat? Itu yang saya marah. Tapi tak laratlah nak marah tiap-tiap malam, saudara. Lain-lain tak ada, tiap-tiap malam kita menjerit tentang EPF dan moratorium. Rakyat terus dijerut kemiskinan, terus dijerut dengan kehidupan yang begitu sukar. Sedang mereka berada di anjung kuasa, langsung tidak ada keprihatinan. Saudara Ramli Putih, ini Chief Offspring, UMNO join PBM. Tidak, kita dengar nanti. Sabar saudara. Jadi permulaan saya adalah pantun Pak Nazil. Semalam tak ada pantunnya, hari ini dia berkirim. Dia kata semalam dia kata tak ada idea. Cucu-cucu mengganggu katanya. Ini pantun Pak Nazil yang untuk saya bacakan malam ini. Ambil peta, gantung di kelas, gambar rajah juga ditera. Titipan kata secara ikhlas, mencermin wajah sang bicara. Saya takut. Ikan selar sepat benua, alu-alu ikan susu, sekenta menular seluruh dunia kerana terlalu dihambat nafsu. Jadi saudara, hari ini terdapat 2 kali pengundian di Parlimen, dalam perbahasan bajet di peringkat jawatan kuasa. Itu pertama tadi adalah pertukaran di Jabatan Perdana Menteri. Saya dapat melihat begitu bankingnya Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengutarakan persoalan kenapa sejumlah 181 juta diwujudkan hanya untuk bajet kepada kaki tangan yang akan digajikan secara kontrak untuk perbelanjaan pada tahun 2021 tahun depan. Artinya Jabatan Perdana Menteri akan menggaji mereka secara kontrak. Berapa ramai tak tahu. Tapi kalau 81 juta, artinya untuk satu bulan sejumlah lebih daripada 10 juta. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tentang bajet yang dikemukakan oleh Tengku Zafrul adalah bajet
untuk menangani COVID. Tetapi di bahagian Jabatan Perdana Menteri 181 juta. Sebab itu pihak pembangkang cuba untuk menolak bajet tersebut, tetapi daripada pengundian yang diadakan memanglah agak mendebarkan. Terdapat 105 undi untuk kerajaan dan 95 kepada pembangkang. Saya difahamkan bahawa pertambahan untuk undi di pihak pembangkang kerajaan 105 itu kerana termasuk 8 orang daripada warisan. Artinya warisan tidak bersama dengan pembangkang. Kalaulah pembangkang dapat 8 undi itu, maka tentulah bajet untuk Jabatan Perdana Menteri itu akan ditolak. Itu keadaannya. Banyak orang bertanya pada saya, bagaimana kalau bajet ini ditolak? Ini juga merupakan bajet yang akan membuat efek kepada bajet yang telah pun diluluskan tempoh hari. Sebab itu peringkat jawatankuasa ini juga penting. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia biarkan dulu diluluskan, tetapi dia akan menyerang. Artinya sejumlah 27 kementerian. Jadi sepanjang 2 minggu ini pihak kerajaan menghadapi 27 serangan. Jadi daripada hari ini sudah ada 2 serangan, iaitu pertama sekali bajet untuk Jabatan Perdana Menteri dan 5 apa ke. Dan yang agak menarik perhatian saya tadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya dan beliau mahu supaya Perdana Menteri menjawab, iaitu tentang perlantikan sekitar dalam 4 ke 5 orang mereka yang menjadi duta bertaraf menteri. Ada logikanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melontarkan persoalan, apakah tugas duta kita tidak mencukupi? Apakah peranan duta kita di negara tersebut tidak berperanan sehingga terpaksa dilantik seorang duta bertaraf menteri? Sedangkan ini adalah merupakan pembaziran pada wang rakyat. Itulah saya rasa di Parlimen memang semua ini akan dipersoalkan. Perdana Menteri, menteri-menteri harus menjawab. Kalau bajet itu ditolak, maka dengan sendirinya berat kerajaan ni. Sebab saya tengok sekarang ni, saya lihat dari segi perkembangan bajet pengundi tadi kalau 105. Jadi sudah berkurangan lagi. Semakin berkurangan sokongan kepada pihak kerajaan. Yang terakhir adalah bajet supplementary yang diutarakan bulan lepas rasanya, iaitu sejumlah 109 undi. Hari ini turun 105. Dan kerana warisan sudah menyertai balik pihak kerajaan, kalaulah warisan tak hadir tadi, gertinya bajet ini boleh tolak 105 atau 8. Gertinya tinggal 97. Pembangkang 95. Kalau lari pada pihak pembangkang, tentulah bajet ini akan turun. Kemudian dalam pembentangan bajet kedua, iaitu berhubung dengan Kementerian Kewangan, pengundian kali kedua juga berlaku di mana pihak kerajaan mendapat 107 undi sokongan dan pihak pembangkang kekal 95. Artinya sekarang ni apa yang ada pada pihak kerajaan tidak sampai pada majoriti. Ini yang kita menyatakan sahabat malam, the government, kerajaan yang ada hari ini tidak mempunyai sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Hari ini ahli parlimen di Dewan Rakyat adalah berjumlah 220. Kerana ada kematian 2 orang, satu di Batu Sapi dan satu lagi di Gerik, Allahyarham Datuk Hasbullah. Apabila ketiadaan 2, jadi tinggal 220. Kalau 220, tadi yang tidak hadir pada pihak kerajaan saja cuma 7 orang. Kalau 105 atau 7 tak datang, ni 102. Kerana yang tidak hadir tadi yang dikenal pasti itu daripada Puncak Borneo, daripada Keningau. Ahli Parlimen Bangga Datuk, Presiden UMNO kata tak datang. Pekan, bosku pun tak ada. Gua Musang. Yang Muhammad Teguh Razali memang beliau telah menyatakan dari awal beliau tidak akan hadir. Kerana beliau merasakan bahawa legitimacy ataupun keabsahan jawatan Perdana Menteri dan jawatan menteri yang itu tidak ada legitimate. Beliau hanya akan hadir apabila usul undi kepercayaan dikemukakan dalam Dewan Rakyat. Begitu juga dengan Serian. Sahabat saya ni Serian ni. Saudara ini Richard Wright. Dia orang baik. Dulu beliau adalah bertanding bebas, 2 penggal beliau bertanding bebas di Serian dan masih kekal menjadi sebagai ahli parlimen. Cuma kali ini dia jadi ahli parlimen SUPP. Begitu juga dengan ahli parlimen Bukit Gantang.
Jadi 7 daripada pihak yang dijangka akan menyokong kerajaan, 7 tidak hadir. Sementara daripada pimpinan pembangkang yang tidak hadir adalah daripada Papar, daripada Labuan, daripada Seri Aman, daripada Tawau, Lahad Datu, Putatan, Kota Belud. Ini 7 orang ni adalah daripada Sabah. Mungkin saya menyangkakan mungkin kerana COVID-19 kalau mereka datang pun kena kuarantin 14 hari. Begitu je daripada Miri. Sepanga pun daripada Sabah. Cuma saya tengok Sepanga, pada Kalabakan. Kalabakan juga tidak hadir. Kalabakan ni anak pada Tan Sri Musaman. Tanjung datang. Oh, itu sudah hebat tu. Penampang dan sempurna. Jadi daripada Sabah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ahli parlimen daripada Sabah tidak hadir. Kalau mereka hadir, berat juga kerajaan. Ertinya keadaan sekarang ni saya tak tahulah apa nak jadi pada selama lagi ada 25. Terdapat lagi 25 serangan hendap akan dilakukan oleh pihak pembangkang. Kalaulah ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan tidak hadir, waktu pengundian diadakan, saya rasa mungkin tumbang kerajaan. Memanglah usul undian untuk bajet ini tidak boleh menjatuhkan kerajaan, tetapi bagi kerajaan yang punya dignity, kalau mereka dah dapat undian sebegini, dengan sendirinya dia kata lebih baik berhentilah. Sebab sekarang 105. Sebab itu saya tengok tuntutan dari Anwar Ibrahim, dia mempersoalkanlah tentang duta khas bertaraf menteri. Kerana dia kata sedangkan kita mempunyai duta-duta, perlu apa dilantik? Duta kita ke negeri China, duta kita ke Korea. Ada logikanya. Sebab itu dalam sebuah negara demokrasi, kita memerlukan pembangkang. Kalau tak ada pembangkang, maka kerajaan boleh melakukan apa saja tindakannya. Jadi inilah diperlukan pihak pembangkang dan Dr. Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, beliau harus mencari apa permasalahan yang perlu diutarakan. Kerana dia kata bahawa begitu juga dengan 181 juta setahun. Hampir 15 juta. Sedangkan berapa pendapatan negara? Ini masalahnya yang kita lihat. Dan lebih memeranjatkan kali ini, saya melihat adalah keberanian Datuk Nazir Aziz. Hari ini Datuk Nazir Aziz, ahli parlimen Padang Rengas, beliau menuntut sebab ini dalam perbahasan Jabatan Perdana Menteri yang ditujukan khas kepada Menteri Undang-Undang Datuk Takudin, dia kata janganlah adanya dakwaan terpilih. Kerajaan harus menghentikan pendakwaan terpilih. Kerana ahli-ahli parlimen, begitu juga ahli parlimen PKR daripada Saudara Samsul Iskandar, dia waktu dia bangun minta penjelasan, dia kata apakah ini dimaksudkan dengan kes yang melibatkan seorang menteri yang dikatakan terlibat dalam hubungan seks terlarang. Dan Datuk Seri Nazri menyatakan belum bersetuju. Sepatutnya bila perkara ini sudah timbul di parlimen, maka menteri di Jabatan Menteri perlu segera membuka kertas siasatan ataupun meneruskan sama ada perlu dibicarakan atau tidak. Malulah kita sebab perlu diingat apa yang dibentangkan ataupun dibahaskan di parlimen, ia menjadi handset ataupun dicatat. Dan catatan handset parlimen ini dihantar ke seluruh negara, ke seluruh dunia di mana kita duduk di bawah Commonwealth. Mana-mana negara Commonwealth yang mengamalkan sistem parlimen ini, maka tentulah negara tersebut akan dapat, macam mana kita dapat tahu laporan apa berlaku di Ghana, apa berlaku di negara Eropah, negara-negara Afrika, kita dapat melihat. Begitu juga mereka di sana. Kerana apa saja yang dibincangkan oleh parlimen kita ada handsetnya. Itu keadaannya, ya. Jadi besok kabarnya akan ada lagi 2 atau 3 serangan hendap. Itu pun kalau ini perbahasan tidak berlanjutan. Dan saya yakin sebab melihat kehadiran begini, saya yakin kehadiran Parti Pembangkang akan bertambah besok. Sebab hari ini hari Isnin, mungkin mereka merasakan sebab kesan daripada pengundian hari Khamis lalu, Langkawi tak datang, merajuklah tu. Jadi begitu juga yang lain-lain. So jadi saya melihat bahawa parlimen sepanjang 1-2 minggu ini tentulah sibuk untuk menangani
permasalahan undi terhadap pembentangan bajet yang dikemukakan oleh Tan Sri Zafrul. Tertanya, selain daripada saya tertanya tentang apa jadi tentang moratorium dan apa kumpulan wang simpanan pekerja yang masih beku, dan Tengku Zafrul juga masih lagi tidak mengemukakan secara tuntas, secara jelas berapa sebenarnya wang yang akan digunakan. Dia dari pada permulaan bajetnya pada 3 minggu lalu pada hari Jumaat beliau menyatakan sejumlah 322 bilion akan digunakan. Daripada 322 bilion ada pula lagi tambahan 2 bilion. Artinya bukan 322 bilion, artinya 324 bilion. Kemudian sewaktu mau diadakan pengundian, beliau turut mengumumkan beberapa tuntutan daripada pihak pembangkang, daripada pihak kerajaan, tuntutan untuk penambahan. Dan beliau mengumumkan okey ditambah. Tapi jumlah tidak dikira. Apakah kekal 322 bilion ataupun sudah meningkat kepada 330 bilion atau 340 bilion? Kalaulah 320 bilion ataupun kita kalah pada 320 bilion, mana unjuran pendapatannya? Sebab kerajaan pendapatannya datang daripada cukai. Dia percukaian ini dia tak sebut sama ada bajet ini bajet berembang ataupun bajet defisit. Kemudian dari sisi pendapatannya, percukaian sebab kalau nak ambil daripada sebab pendapatan kerajaan hanya daripada cukai. Apakah beliau menjangkakan percukaian daripada Petronas? Sedangkan Petronas untuk suku tahun pertama ini telah pun mengisytiharkan mengalami kerugian. Mana nak cari duit ni? Sebab itu bila kerajaan minta tambahan 10 bilion lagi, Petronas menyatakan mereka rugi. Tapi kerana itu perintah kerajaan, maka Petronas terpaksa bagi lagi. Dan bila bagi 10 bilion lagi, bagaimana pendapatan percukaian Petronas? Kemudian begitu juga dengan syarikat-syarikat yang lain. SME, semi medium enterprise. Syarikat-syarikat ini kalau mengikut kenyataan Datuk Seri Najib, 242 syarikat dah gulung tikar, 240,000. Sedangkan SME ini adalah merupakan penyumbang terbesar, iaitu 42% kepada percukaian negara. Macam saya katakan tadi, negara punya wang pendapatannya datang daripada hasil cukai. Tak ada syarikat. Betul lah ada syarikat GSC itu ini dan sebagainya. Tetapi percukaian itulah yang disatukan. Cukai rokok, cukai arak, cukai judi, cukai loterie, segala-gala cukai lah. Cukai barang, cukai beli kereta, cukai jalan, semua cukai ini disatukan. Itu merupakan pendapatan negara. Jadi Tengku Zafrul mengumumkan kali ini dengan jumlah 322 bilion itu, apakah menepati kehendak yang diizinkan oleh sesebuah negara di mana mereka cuma boleh menggunakan tidak lebih daripada 45% daripada hasil pendapatan negara. 45%. Sekarang ni kalau dia naik lebih daripada 45%, naik 55% atau 60% misalnya, maka di mana nak dapat punca untuk membiayai secara tuntas bajet yang dikemukakan? Maka suka tak suka, kerajaan terpaksa mengadakan pinjaman. Bila nak buat pinjaman ini, apakah mereka yang menjadi ahli parlimen, ini dipanggil lawmaker, mereka yang pembuat dasar, pembuat undang-undang di parlimen itu boleh mengizinkan? Sebab secara undang-undangnya, secara legalnya, pinjaman sebuah negara itu tak boleh melebihi daripada 55%. Rasa tak boleh daripada lebih 55, atau tak silap saya 60%. Tak boleh lebih. Tapi kalau pinjaman itu melebihi daripada kadar imbangannya, maka sudah salah. Ini yang ketakutan kita. Ini yang menjadi kegerian saya bila saya dengar setiap kali apabila Menteri Kewangan mengumumkan dia punya laporan dan sebagainya, bila bercakap di parlimen, saya menghayati. Dan saya harap saudara sebagai ahli-ahli rakyat biasa, yang memang kita bukan pakar ekonomi, tapi kita kena orang Perak, kita petir, kita dengar betul-betul apa jumlahnya. Sebab itu tadi macam adalah peruntukan-peruntukan yang sepatutnya perlu dipotong, tapi tidak mahu dipotong oleh pimpinan. Saya amat bersimpati dengan Tengku Zafrul. Kalau dia duduk dekat CIMB, sebagai CEO CIMB, gaji dia pun beratus juta, ratus ribu juga. Tenang dia, tak teruk dia kena balon. Ini kesian dia kena balon.
Saudara Mahmud Abu Bakar, saya lihat pembentangan bajet kali ini adalah yang paling teruk. Tak ada hala tuju yang meyakinkan. Rakyat masih juga tidak dapat manfaat. Bajet masih terumbang-ambing, saudara Mahmud Abu Bakar. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Mahmud Abu Bakar. Memang bajet sekarang ini dia akan digunakan bermula daripada Januari setelah diluluskan. Jadi pembentangan bajet ini sehingga tahap akhirnya 19 Disember. Bagaimana kalau bajet itu ditolak pada 19 Disember? Jangan lupa saya, betul kali pertama dia diterima, alright. Sekarang ini perdebatan. Mereka sudah memperahlusi atau membedah satu. Macam mana tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat ada kebejatan, ada satu benda yang tidak seharusnya berlaku. Contoh, pembentangan dalam itu 181 juta digunakan untuk membiayai kaki tangan kontrak di Jabatan Perdana Menteri. Ini persoalan besar ni. Begitu juga dengan pelantikan. Tak tahulah berapa juta pula habis pelantikan mereka yang menjadi duta bertaraf menteri. Sedangkan kita dah punya duta. Contohnya lah Tuan Guru Haji Hadi dilantik sebagai duta ke negara Mesir. Sedangkan kita ada duta negara Mesir. Sebab itu saya kata dulu apa yang diminta oleh Tuan Guru Haji Hadi, dia tak minta jadi duta ke negara Mesir. Dia kata dia nak jadi special envoy, bukan duta. Iaitu ini satu utusan khas kepada negara-negara Islam. Negara-negara Islam itu termasuklah Dubai, Libya, negara-negara yang di mana ada umat Islam, termasuk Komoro yang bertaraf menteri. Kerana nakkan bertaraf menteri itu, tentulah dia bila kehadiran beliau akan disambut dan mendapat treatment yang baik. Tapi apa yang berlaku, Tan Sri Muhyiddin melantik beliau sebagai duta. Sedangkan kita ada duta di Mesir. Kita ada duta di Arab Saudi. Kita ada duta dan banyak duta kita seluruh satu dunia. Tidak ada lagi negara yang kita tidak mempunyai duta. Sekecil-kecil macam mana pun kita akan ada, kita punya special envoy dan sebagainya. Tapi perlu apa dilantik lagi? Mereka bergelar duta bertaraf menteri. Duta bertaraf menteri di Korea. Kita ada duta kita di Korea. Kita ada duta bertaraf menteri ke negara China. Kita ada duta besar Malaysia di negara China. Pelantikan ini yang kita persoalkan. Ini yang dipersoalkan oleh Ketua Pembangkang dan saya bersetuju. Bukan berarti kita bersetuju itu kita akan menyokong, tidak. Saya UMNO. Tetapi apa yang dilontarkan oleh beliau itu adalah fakta figura yang tidak boleh dinafikan. Sebab itu beliau minta supaya Tan Sri Muhyiddin kena jawab. You sebagai Perdana Menteri kena jawab. Sebab pelantikan ini kamu yang buat. Dan saya tak tahulah sama ada besok akan dijawab. Tapi rasanya tidak akan dijawab. Sebab tadi dah ada pengundian. Habis begitu saja. Jadi ini satu sistem demokrasi yang bagi saya lihat tak cantik lah. Tak baik. Mana tadi? Tuhai. Miro, mana tak dapat ni Miro? Tak dapat ya. Soalan-soalan teman-teman apa semua ni. Jadi saya melihat bahawa ketidakcukupan untuk kita membiayai dana. Ketidakcukupan dana untuk menyelesaikan bajet yang dibentangkan. Jadi menteri tidak memperincikan sumber perolehan. Ini paling penting. Dalam sebuah rumah kita bajet. Kalau kita kata okey, tahun depan mulai Januari kita dapat gaji 10,000. Jadi kita boleh bajet kita dapat 10,000 tu sewa rumah 1,500, nak bayar duit kereta 1,500, dah 3,000, tinggal 7,000. Begitulah bajet negara ni. Tapi pendapatan yang kita jangkakan adalah daripada gaji. Pendapatan negara adalah daripada cukai. Nak harap kepada syarikat-syarikat JLC apa semua ni dah bantai bank. Kalau ada masa saya nak baca nanti, iaitu apa tindakan daripada Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang menuntut agar kerajaan tidak menjualkan tanah-tanah milik tabung haji. Itu kemudian saya kira Saudara hak rakyat, setiap kedutaan yang dilantik ada tugas masing-masing, cuma dikurangkan pelantikan duta khas sama ada dari segi kerjasama ekonomi dan sebagainya. Itu saya pun tak tahu. Saya agak bersetuju dengan pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perlu apa nak lantik lagi duta? Kita ada. Memang tugas duta, sebelum seorang itu dilantik sebagai duta, dia kena faham bagi sebuah negara itu. Dia kena belajar, dia ada desk dia. Desk Timur Tengah, desk negara komunis, desk itu meja negara Amerika, meja untuk Eropah, dan pegawai-pegawai ada. Bukan tak ada pegawai di Wisma Putra. Beratus orang ada kat situ. Mereka ini akan memberi input kepada duta kita. Tugas duta menjalin hubungan dan melihat kepentingan warga kita di negara tersebut dan macam-macam benda lah.
Tapi perlu apa dilantik lagi orang lain? Jadi Saudara Mak Faizal, Datuk, saya cadang PKR, UMNO, GPS untuk selamatkan negara. Kita boleh bercakap lah Saudara Mak Faizal, saya tak tahu apa nak jadi sebab sebanding saya nak ulas pula apa yang berlaku. Okay. Apa yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang, dia kata bajet tu dia orang tak campur pengundian semua tu, rupanya mereka akan melakukan serang hendap setiap hari. So, sedialah. Saudara Islah Hasanah, perbelanjaan melebihi pendapatan. Ini masalah. Dulu memanglah kadang-kadang perbelanjaan tu dia tapi tak boleh melebihi pendapatan. Dia ada certain amount, certain percentage. Saya tidak pasti, sebab itu saya katakan tadi saya bukan pakar ekonomi. Ya. Jadi yang tahu sebenar-benar, tetapi kebiasaan sejak saya menjadi jurnalis yang membuat coverage atau membuat liputan di parlimen apa semua, selalunya begitulah. Menteri Kewangan akan bangun bagi tahu bahawa ini adalah bajet yang berimbang ni, so bajet yang stabil, sama-sama. Okey, dapat RM1, belanja RM1, itu berimbang. Tapi ada bajet defisit. Kita mengalami bajet yang defisit sejak krisis apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada Kementerian Kewangan. Sebelum tu, sebab itu yang kalau saudara ingat, beliau pernah menzahirkan kenyataan. Dia kata, ingatlah ayat surah Yusuf, apabila kita mimpi Yusuf 7 tangkai padi, 7 tahun kita bahagia, 7 tahun kita ada masalah. Dia telah pun mengingatkan. So lepas tahun daripada itu, negara mengalami sedikit masalah ekonomi dan kita pun mengudum. Sejak daripada itulah setiap tahun bajet di parlimen diutarakan bajet yang defisit. Malahan kadang-kadang kerajaan terpaksa 2 kali pergi ke parlimen untuk membuat bajet tambahan. Itu diizinkan kalau pendapatannya, unjuran pendapatannya tidak digunakan, tidak melebihi daripada bajet yang nak digunakan. Kalau kita dapat RM100, kita boleh belanja hanya untuk RM40 atau RM45. Itu bahasa kasarnya. RM45 untuk bajet. Jadi RM55 itu adalah kadang-kadang yang di luar jangkaan, untuk darurat dan macam-macam lagi. Terlebih lagi untuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Ini yang tidak boleh diketahui. Ini rahsia negara. Sebab itu bajet itu tak boleh melebihi peruntukannya, ya. Saudara Irwan Rahim, kalau Anwar dengan Najib join, agak-agak kelam kabut tak Mahdi ikuti. Dia bukan saja Mahdi ikuti, tertayap habis. Tapi benda ini agak benda yang sukar. Sebab ini, kes Datuk Seri Najib masih lagi belum diselesaikan secara tuntas. Itu bab bajet di parlimen. Sekarang kita masuk bab politik. Saudara Adi Budiman, dia melontarkan persoalan kepada saya. Adi Budiman, saya rasa dia daripada Sarawak. Dia kata, saban malam saya mengikuti live Datuk sebagai orang luar di seberang Laut Cina Selatan dari bumi Kenyalang. Itu saya kata dari Sarawak. Saya melihat senario politik UMNO sedekat melalui media sosial. Ternyata saya dapat merasakan denyut nadi akar umbi yang mula merasa kecewa dengan apa yang terjadi kepada pimpinan negara yang dipandang sudah tidak mampu mengemudi parti. Dan dari beberapa kenyataan-kenyataan, ternyata mereka begitu bercelaru membuatkan akar umbi kecewa serta keliru. Akhirnya mereka melontarkan kenyataan yang membayangkan kekeliruan serta merasa luntur semangat juang mereka, terutama dalam kerajaan sebagaimana kerjasama dalam Perikatan Nasional. Saya harap agar Datuk dapat meluahkan kekecewaan serta rasa tidak selesa akar umbi dan rakyat jelata terhadap situasi haru biru ini kepada pimpinan parti. Kekeliruan ini harus segera dihuraikan agar semua tanda tanya tidak menjadi tanda tanya lagi. Ini persoalan yang utarakan. InsyaAllah saya kalau dapat jumpa pimpinan parti, yang saya boleh dapatkan adalah hanya untuk parti UMNO. Lain daripada itu tak mampulah parti orang lain. Kemudian saya dapat kiriman daripada kata saudara Syarifuddin Hamid. Dia kata PBM ni tak payahlah sibuk cakap pasal silaturahim. Ini kerana Tan Sri Muhyiddin sudah melontarkan dia punya pandangan, dia punya kehendak, hasratnya dalam mesyuarat agung Parti Pribumi pada hari Sabtu lepas. Dia kata PRU 15 pun dah dekat. Jadi kita bertanding sajalah atas tiket parti masing-masing. PBM asal hanya tinggal 6 orang saja di parlimen yang menang PRU 14. Setelah 6 orang keluar kerana tak mampu bersatu. Kini campur pengkhianat dari UMNO 16 orang dan pengkhianat dari KR 12 orang. Jumlah semuanya adalah 40 orang saja. Jadi PRU 15 mungkin ramai yang akan lenyap dimakan sumpah rakyat. Itu kenyataannya.
Catatan daripada Putra Malaya, dia kata pada Presiden UMNO, adakah wajar Parti UMNO terus bersama dengan Parti Bersatu? Sedangkan kita tahu tubuhnya Parti Bersatu untuk hancurkan Parti UMNO dan pemimpin UMNO sebelum dan selepas PRU 14 yang lalu. Ini persoalan yang dilontarkan oleh Putra Malaya. Jadi dia kata sudah terang, terbukti idea penubuhan Perikatan Nasional ini untuk diangkat oleh Muhammad Firaun jadi PM semula katanya. Jadi dalam masa yang sama mereka mahu menghancurkan Parti UMNO dari dalam. Sebaiknya dalam PRU 15 pembagian kerusi dilakukan hanya antara Parti UMNO dan PAS kerana ada muafakat nasional, bukan Parti Bersatu. Malah kita sudah tahu niat Parti Bersatu ini untuk menghancurkan muafakat nasional, Parti Orang Melayu Islam. Saya melihat saudara dalam sepanjang 2 hari, saya tidak mengulas tentang politik sebab ada perkara-perkara lain yang saya ulas. Saya melihat bahawa sepanjang 2 hari ini banyak tulisan-tulisan yang tidak bersetuju untuk UMNO meneruskan jalinan mereka dengan PPBM. Apabila Tan Sri Muhyiddin melontarkan sudah ada waktunya kita menjalin persahabatan, menjalin ukhuwah dan sebagainya, tak boleh terima. Warga UMNO saya nampak keseluruhannya boleh katakan 95% tak boleh terima. Kalau adalah satu-satu tu yang berjiwa besar saja. Apa PBM tak kata pada UMNO? Ini sudah Mak Fazil Jamil. Apa PBM tak kata pada UMNO? Pengkhianat UMNO wajib ditolak. UMNO kalah terus melompat masuk bersatu. Itu kata Saudara Muhammad Jamil. Kemudian kata Jafri Abdullah, PRU 15 atas pagar akan all out sokong Najib selain dari UMNO. Saya tak mau komen bab itu, tapi dia kata mohon semua ahli parlimen Malaysia beri sokongan kepada pemimpin yang terbaik untuk rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama dan bangsa Sabah dan Sarawak. Kekuatan sebuah negara adalah pada berbilang kaum. Itu kenyataan daripada Saudara Azizul Abdul Hamid. Tapi saya agak menarik juga apabila dapatan saya kiriman Saudara Aspan. Aspan ni dia very cynical writers. Dia hantar dekat saya, dia kata UMNO sepatutnya berjuang untuk kembali menerajui kerajaan. Tetapi pemimpin utamanya berjuang untuk menghalang UMNO dari kembali berkuasa dan sebaliknya memperjuangkan parti nyamuk untuk memimpin. Dia marah tu. Kerana apa yang mereka buat demikian? Kerana masing-masing punya masalah dengan undang-undang, maka oleh kerana mereka tidak layak, biarlah pemimpin kerajaan pintu belakang menuju kerajaan. Inilah yang dikatakan petualang kepada parti. Sampai bila UMNO tidak akan kembali ke tampuknya. Inilah yang dikatakan oleh Pembinaan Melayu Negeri Sembilan, mati wak najat. Maknanya kalau Den tak dapat, biar semua pemimpin UMNO tak dapat. Sama-sama Den tak dapat. Itu kata dia. Semua ini kalau berulang-ulang belum mengatakan akan membawa kecelakaan kepada parti. Sebab itu Saudara Aspan mengingatkan kita bahawa dalam ucapan penangguhan Perhimpunan Agung UMNO tahun 1987, selepas selesai pemilihan parti, Tun Musa Hitam telah berpesan kepada perwakilan. Itu merupakan sebagai ucapan terakhir beliau setelah tewas dalam pemilihan bersama dengan Tengku Razali. Apa katanya? Pesan daripada Tun Musa Hitam, dia kata jagalah UMNO ini baik-baik. Kerana beliau tahu apa yang bakal berlaku pada UMNO dengan budaya politik yang mula terbentuk dan tidak terkawal. Itu keadaannya. Jadi saya melihat dapatan saya tindakan Datuk Zahid dilihat seolah-olah ini bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau berjumpa dengan Datuk Zahid Hamidi 3-4 hari lepas, berunding dan sebagainya, akhirnya menimbulkan gegaran yang begitu kuat. Saya bersimpati dengan Presiden UMNO kerana kali ini sepanjang 2 minggu ini beliau kena teruk. Pertama kena kesilapan mungkinlah off the cuff berhubung dengan kedudukan beliau kembali dan sebagainya, menjadi polemik politik untuk orang Negeri Sembilan. Tetapi apabila Tan Sri Muhyiddin melontarkan kenyataan, dia kata bahawa dia berjumpa dengan Datuk Zahid Hamidi untuk mencari perdamaian dan sebagainya, ini menimbulkan kenyataan yang sungguh teruklah saya nampak. Sebab rakyat tak boleh terima. Saya melihat ahli warga UMNO seluruhnya tidak dapat menerima. Dan bagi mereka tidak mahu ada kerjasama antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu. Mereka cuma mahu antara UMNO dengan PAS. So yang ini Presiden UMNO kena dengar. Teman-teman yang berada di tingkat 38, saya kalau sejumpa saya akan kena bercakap juga. Presiden UMNO kena tahu, kena dengar, kena sahut, denyut hati akar umbi. Jangan main-main.
Ini kehendak akar umbi. Mereka kecewa sebab mereka yang merasa kepedihan. Memang Presiden merasa pedih, pimpinan UMNO merasa pedih, tetapi kepedihan itu lebih pedih lagi dialami oleh pimpinan ahli-ahli di akar umbi. Mereka rasa diri mereka seperti dihina, seperti teruk. Walaupun ada kelegaan. Ada kelegaannya apabila Datuk Ismail Sabri membuat kenyataan. Dia kata UMNO akan kerana UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Ini melegakan. Dia kata UMNO juga membuat keputusan tidak akan menyertai PN sebagai salah satu komponen parti berkenaan. Atas dasar itu, UMNO akan menggunakan lambang Barisan Nasional yang ditunjangi dengan MCA dan MIC pada PRU 15 akan datang. Ini beliau menyatakan memetik daripada kenyataan daripada Usaha Malaysia. Sir Azhar Hamid mau apa ni? Saya kena tangan ni juga teman. Nur Syamsiah, akar umbi UMNO tetap menolak Parti Mongoh Melayu. Itu keadaan. Saya harap pimpinan UMNO kena terima, kena dengar. Ini kenyataan ahli akar umbi, bukan kenyataan saya. So Helmi Bashari, jika bersama bersatu, aku sanggup sokong PH. Ini macam bidalan orang Melayu lah. Orang Melayu sebab saya kata, dia kata kalau marahkan nyamuk, habis kelambu dibakarnya. Jadi Datuk Sri Zahid Hamidi kena dengar. Kena buat kenyataan yang tegas. Tak boleh main-main politik. Saudara, walaupun sahabat saya harus menyatakan, kita ni dalam hidup kita ni, kita kena menegur. Bukan menegur, kita benci. Jadi teman-teman jangan anggap salah pada saya. Bukan artinya saya tetap menyanjungi Presiden saya. Tetapi Presiden kena dengar kenyataan akar umbi. Akar umbi menyatakan mereka tak mahu bekerjasama dengan PPBM. Sebab luka yang dialami oleh mereka terlalu mendalam. Ditambah lagi apabila kenyataan-kenyataan orang-orang macam Mak Jagon. Macam mana tak terbakar hati orang, no? Bila Mak Jagon menyatakan bahawa kita adalah parti yang terhebat. Dalam tempoh setahun jagung, kita boleh melahirkan 2 orang Perdana Menteri. Tak terbakar ke hati dengar? Apabila mereka mengatakan kehebatan mereka. Jadi, sedangkan realitinya tanpa sokongan UMNO, takkan adanya Perdana Menteri daripada PBM hari ini. Ini realiti. Tapi mereka tak pernah memikirkan untuk berterima kasih. Apalah dilafazkan, apakah salahnya kalau dilontarkan kenyataan, kita amat berterima kasih dengan dukungan UMNO. Sedaplah sikit. Ini kenyataan itu tidak melambangkan mereka mahu bekerjasama dengan kita. Sebab itu saya melihat ini satu kisah. Ini satu kisah yang dihantar kepada saya oleh sahabat saya, saudara Eman dia. Ini cantik dia ni. Saya minta saudara menghayati. Saya akan baca. Mungkin agak boring, tetapi dengar untuk kita jadikan sebagai satu pedoman dalam perjuangan politik. Dia kata, ketika umat Islam diserang tentera Tatar, hampir seluruh wilayah Islam dijajah. Antara yang terawal adalah wilayah Khurasan yang berjiran dengan Mongol. Pada satu peringkat di Khurasan, Tatar tidak berdaya menghadapi umat Islam di kota Bukhara. Lalu pemimpin Genghis Khan menulis surat kepada umat Islam. Sesiapa yang menyerahkan senjatanya dan menyertai Tatar, mereka akan selamat. Ini kata Genghis Khan. Namun, barang siapa yang enggan, mereka pasti akan menerima penyesalan. Surat tersebut menyebabkan umat Islam yang sedang terancam itu berpecah pada 2 pihak. Pihak pertama menolak. Menolak keras tawaran Genghis Khan dengan berkata, seandainya mereka mampu memerangi kita, tak mungkin mereka menawarkan sedemikian. Ini menandakan peluang kita cerah. Jadi kita harus teruskan perjuangan. Pasti kita akan beroleh salah satu antara 2 kebaikan. Menang ke atas mereka atau syahid penuh bahagia. Kemudian, namun pihak kedua pula dia cenderung untuk menerima tawaran tersebut. Mereka berkata, wajarkah kita sengaja menumpahkan darah sendiri dalam keadaan kita tahu bahawa kita tidak akan mampu menentang mereka? Tak ada kekuatan. Tidakkah kalian lihat bilangan dan kelengkapan mereka? Jadi, dalam keadaan begini, Genghis Khan terus mengambil peluang dari pernikahan ini. Dia pun mengutus surat lagi khusus kepada kedua pihak yang sanggup menerima tawaran. Kepada pihak yang kedua, iaitu yang sanggup menerima tawaran. Dalam surat tersebut, dia kata dia berjanji dia akan memberikan tampuk kekuasaan Bukhara kepada pihak tersebut dengan syarat mereka menumpaskan pihak pertama. Tawaran itu menyebabkan pihak kedua rambang mata dan terus menerima tawaran daripada Genghis Khan di Tatar. Apa akhirnya? Akhirnya
tumpaslah pihak yang teguh mempertahankan prinsip di tangan pihak yang menjual agama untuk mendapatkan habuan dunia. Apa yang menyedihkan, pihak yang menerima tawaran tatak ini tidak dianugerahkan apa-apa yang dijanjikan. Sebaliknya, senjata mereka dirampas, mereka ditangkap dan diarahkan supaya disembelih kesemuanya. Jadi ini pengajaran yang warga UMNO perlu tahu. Jangan mudah terperangkap dengan tawaran. Sekarang ni ada dua pihak. Satu pihak nakkan perdamaian, berlapang dada. UMNO perlu berlapang dada lah gini dengan parti pribumi semua. Satu pihak kata, no, we fight. Ini yang fight ni daripada Barisan Nasional ni, dia yakin dia boleh menang. Tapi kalau mereka ini lemah semangat, tak berani nak lawan, tunggulah masanya. Kerana kalah menahan perasaan untuk mendapat jawatan dan juga mendapat habuan qamimah. Ada 10 pengajaran daripada cerita tadi, iaitu taktik pecah dan perintah. Itu merupakan strategi ampuh menghadapi Islam zaman berzaman. Kedua, akidah perjuangan yang lemah, punca tidak yakin dengan janji kemenangan dari Allah. Ketiga, habuan, takhta dan harta mudah menggugat keikhlasan perjuangan. Keempat, apabila dunia menguasai diri, saudara sendiri pun sanggup dikhianati. Kelima, mempercayai bulat-bulat kata-kata musuh adalah kebodohan yang membinasakan. Keenam, Islam tidak kalah kerana agama ini, sebaliknya kalah kerana penyelewengan orang Islam itu sendiri. 7. Dedak musuh itu beracun dan racunnya mampu membunuh jemaah. 8. Pengkhianat tidak akan bahagia. Nikmat mereka hanya sementara. Ingat, pengkhianat tidak akan sentiasa bahagia dan nikmat mereka hanya sementara. 9. Penting untuk kita berpegang kepada prinsip walau menyusahkan. Ia perisai pertahanan yang utuh. Tidak ada kerjasama dengan bukan Islam dalam menentang sama Islam. Tiga kata hikmat yang perlu diambil iktibar. Alangkah samanya hari ini dengan semalam. Jangan kamu bunuh singa di kalanganmu, nescaya kamu akan dimakan oleh anjing di kalangan musuh kamu. Barang siapa tidak belajar dari sejarah, maka sejarah akan mengajarnya kembali. Jadi inilah keadaannya. Sebab itu apabila Tan Sri Muhyiddin mengajak seluruh saf kepimpinan 61 untuk kembali kepada pangkuan UMNO bagi mewujudkan perpaduan Melayu dan penyatuan umat, ini merupakan satu retorika. Satu retorika yang dilontarkan olehnya tidak lain tak bukan kerana politik. Kerana semua orang tahu sebelum ini boleh katakan saban malam apa yang dia tak kata pada UMNO. Malahan kepada warga PAS kena tahu apa yang dia tak kata pada parti PAS. Parti yang bersekongkol, parti Islam yang bukan Islam, macam-macam. Tapi kenapa hari ini nak cari perdamaian? Kerana nak menjaga tampuk kuasa yang dia ada. Kerana nak menjaga kepentingan jawatan yang dia ada. Ini yang sebenarnya kita warga UMNO kena berhati-hati. Saya tidaklah mengajak saudara untuk bermusuhan dengan mereka, tetapi perlu berhati-hati. Apakah tawaran itu benar-benar ikhlas? Sebab itu saya kata berkali-kali, kalau Parti Pribumi Bersatu benar-benar ikhlas, dia bubarkan parti dia. Join masuk balik UMNO. Apa yang dilakukan dengan Bawang Mulia Tengku Razali Hamzah? Dia masuk UMNO, dia bubarkan Parti Semangat 46. Ini kalau benar-benar ikhlas. Tidak, maka PBM akan kekal jadi macam parti keadilan berterusan. Nak buat macam mana? Mereka yang mewujudkannya. Saudara Azni Daud, mana hilangnya kata-kata semangat dan pemimpin UMNO patah sayap bertongkatkan paruh namun kudaki jua. Ini saudara Azni Daud. Ini saudara, saya akan lontarkan cabaran ini kepada pimpinan UMNO di tingkat 38. Saya masih menunggu lagi kalau Presiden UMNO nak berjumpa, saya nak bertanya dengan beliau, mana kata-kata saudara? Mana yang selama ini kita katakan berpantang ajal sebelum maut? Itu betul. Saya bersetuju dengan saudara. Hak rakyat lepas saja Belanjawan 21 semuanya akan berubah, Datuk. Kita tunggu dan lihat saja. Ini saya agak bersetuju. Apa hal nakkan sangat jawatan TPM? Bukannya power sangat jawatan tu. Tunggu je lah lepas PRU 15. Ini kata saudara Ramli Abdul Rahman. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Ramli Abdul Rahman kerana waktu tu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia lantik Datuk Dr. Wan Aizat sebagai Timbalan Menteri. Dan jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam gazet kerajaan. Ini cuma bolehlah dapat perknya duduk di rumah pejabat Timbalan Menteri, pejabat besar, pengiringnya adalah ramai. Itu memang tidak dinafikan. Ya, rumah Timbalan Perdana Menteri itu di Sri Satria ni memanglah besar. Tetapi tidak, jawatan itu tidak memberi apa-apa untuk memberi, tak tahulah saya. Dr. Wan Aizat dapat jaga wanita aja. Apa bantu dibuatnya? Jeffrey Abdullah
Mak Jagon boleh cakap dah 2 kali PBM jadi PM. So, PRU15, PBM kena beralah lah bagi UMNO pula. Ini Saudara Jafri Abdullah bagus juga. Kau dah kata kau 2 kali jadi PM, bolehlah bagilah balik pada UMNO. Itu kata-kata. Tapi bagaimanapun, saya nak jelaskan bahawa UMNO bukan kemaruk jawatan lah. Kita kalau kita kalah, kita terima kekalahan. Kita satu orang yang berjiwa besar. Kita berjiwa besar. Apabila UMNO Barisan Nasional tumpas di kalangan Pakatan Harapan, kita benarkan mereka memimpin negara. Tetapi apabila kita melihat keadaan begitu dan mereka sama mereka berantakan, kita hadir untuk menyelamat. So UMNO, jiwa besar UMNO untuk menyelamatkan keadaan, bukan memburu jawatan. Sebab itu kadang-kadang saudara kena faham apa yang dinyatakan oleh Presiden. Kita bukan nakkan jawatan, kita nakkan stabil untuk rakyat. Sebab kita nak tunggu pilihan raya. PRU15 confirm kita akan lawan. Tak tahulah saya kalau dia ini Saudara Kamal Haridan. Datuk, apa sah signal alamak jauh hilang pula dah. Hilang dia punya tak boleh turun. Ni Saudara Muhammad Azan, ROS mohon pada seluruh SPR ubah undang-undang, setiap parti wajib guna lambang parti masing-masing, jangan guna lambang gabungan. Itu kata ROS lah ya. Saya tak tahu kadang begitu, tetapi apa yang saya dapati, mereka sebenarnya nak membunuh UMNO. Orang UMNO kena sedar lah, mereka nak bunuh kita. Keris-keris, lembing-lembing sedang terhunus. Jadi macam peristiwa gengisan lah. Saudara, marilah bersama kami. Saudara dapat itu, dapat ini. Tapi bila mereka datang, begitu juga jangan lupa dalam peristiwa di Andalusia. Sejarah tentang kehancuran benua di Andalusia. Kita punya empire Islam. Apabila Isabella menawarkan pada orang Islam, okey, kalau nak pergi Maghribi pun boleh, kami sediakan kapal. Maka orang Islam pun nak keluar daripada Cordoba, masuk kapal. Apa jadi? Semua dibunuh. Kapal-kapal dibakar. Jangan sekali-kali percaya kepada musuh. Saya nak jelaskan kepada saudara, jangan sesekali percaya pada musuh. Saya bagi tahu terus terang, dari segi perhati, bukan secara peribadi. Saya dengan Tan Sri Muhyiddin, saya tak ada masalah, bukan masalah peribadi. Saya dengan pimpinan-pimpinan dalam pada PKR, saya tak ada masalah. Tetapi parti mereka dengan ideologi kita berbeza. Jadi kita tak boleh percaya pada mereka. Dalam kita menongkah ini politik. Saudara Mak Rozi Hussein, perkara manis cepat laju sangat. UMNO perlu berani hadapi PH dan PBM. Sokongan akar umbi tetap pada UMNO. Ini Saudara Mustafa Ilyas. Saya bersetuju pandangan Saudara Mustafa Ilyas. Dan ini perlu diwawarkan. Ini orang Perak. Orang Perak dia kata rakyat lajulah, tak boleh nak turun balik. Gagak di rimba. Presiden UMNO harus dengar dari akar umbi. Betul. Jadi sebab tak mahu berulanglah kita kehilangan kuasa. Presiden UMNO mesti dengar cakap akar umbi, kerana tak ada akar umbi anda tidak ada di atas. Jangan dengar cakap 5 orang keliling. Jangan dengar cakap penasihat yang kadang-kadang tak menentu. Dengar apa kata akar umbi. Warga kita di Terengganu, warga kita di Kedah, warga kita di Kelantan, warga kita di seluruh negara yang merasa terhina dengan PBBM. Kita dah menjalin ikatan dengan Pakatan Nasional dengan PS. Okeylah, sudahlah. Nak dijangkau lagi apa? Nak menjamin untuk menyatukan, macam mana kata Tan Sri Anwar Musa, nak disatukan semua orang Melayu ni, satu benda yang amat mustahil. Kerana perpecahan manusia ini sejak zaman Nabi Adam. Habil dan Qabil saling berbunuh. Kerana nak berbunuh, kerana Al-Qasiyah berebutkan seorang wanita jadi isteri dia, sanggup berbunuh adik-beradik. Ini apa bendanya yang kita nak satukan? Tak usahlah. Jadi ini sebagai orang putih kata wishful thinking. Enough is enough. They have done a lot of damage to the party. Mereka, jadi janganlah saudara yang ada dalam UMNO sendiri cuba mengujudkan suasana yang nak merosakkan parti. Tialah pada parti. Sentiasa berhati-hati. Bukan asal nampak saja homimah. Itu harta tawaran perang. Nampak saja tawaran-tawaran tertentu, takam. Ini saudara mengkhianati perjuangan. Apa kata akar umbi? Jadi dalam keadaan begini ya saudara, saya haraplah, amat berharap agar warga UMNO dengarlah cakap akar umbi. Sebab saya saya nak baca juga sebelum ni tentang kenyataan daripada Saudara Munim Ahmad.
Saudara Munir Ahmad tanya kenapa Tan Sri Muhyiddin tak mau tubuhkan RCI untuk siasat kes tabung haji. Kenapa isu IOI yang Tan Sri Zarul bongkar masih senyap? Kenapa Tan Sri Muhyiddin buat diam saja? Dan kita masih lagi nak bertanya tentang apa berlaku dengan EPF, apa berlaku dengan moratorium. Tapi apa yang dilakukan, saya bangga mempunyai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Ashraf Wajdi. Hari ini dia buat kenyataan dan dia menyerahkan memorandum, iaitu memorandum untuk menghentikan serta-merta penjualan lambak aset ladang tabung haji, iaitu tabung haji Plantation Berhad. Sebagai usaha dan jalan terakhir bagi menghentikan penjualan aset ladang tabung haji Plantation, anak syarikat tabung haji, hari ini Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang diwakili oleh penolong setiausaha Datuk Hasmuni Hassan dan beberapa esko pemuda telah menyerahkan memorandum bantahan penjualan aset tabung haji kepada 3 menteri. Di antara kepada 3 menteri, iaitu kepada Menteri pada Azmin Ali, dihantar kepada Mustafa Muhammad sebagai Menteri Ekonomi, dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamad yang bertanggungjawab terhadap ini tabung haji. Sebab dia kata sejak zaman Kerajaan Pakatan Harapan lagi, Pemuda UMNO telah membuat pendedahan termasuk pada 24 Januari 2020 setelah mendapati proses penjualan saham bernilai 170 juta untuk 2 anak syarikat tabung haji Plantation, itu Bumi Surya Ventures Sdn Bhd dan Maju Warisan Mas Sdn Bhd kepada syarikat swasta bernama Tamako Plantation Sdn Bhd. Ini mencetuskan banyak keraguan dan persoalan. Menurut kata Pergerakan Pemuda, sehingga kini penjelasan tabung haji Plantation mengenai penukaran juru nilai profesional bagi tabung haji, penurunan mendadak nilai aset kedua-dua syarikat oleh juru nilai yang baru serta harga jualan yang jauh lebih rendah kepada sebuah syarikat swasta masih tidak memuaskan. Jadi walaupun kerajaan telah mengarahkan tabung haji Plantation menggunakan khidmat Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan Malaysia untuk membuat penilaian, dapati telah menulis surat 3 kali kepada JPH bagi merayu menurunkan nilai kedua-dua syarikat berkenaan bagi menjustifikasikan harga jualan 170 juta kepada Tamako. Dan ini amat mengecewakan. Dan Pemuda UMNO menuntut agar aset tabung haji tidak boleh dijual. Pemuda UMNO minta, sebab ini milik orang Islam. Macam mana yang kita katakan berkali-kali, apa yang ada di Sabah, tanah-tanah di Sabah itu sekarang ini sudah mula menumbuh hasil. Memanglah Gerang Sukar ini pertahanlah dulu. Jadi apakah keberuntungan untuk tabung haji? Kalau penyimpan pun masih okey, dia reda. Berapa yang dapat persentase hibahnya, dia reda, tak ada masalah. Tetapi bagaimanapun jangan sesekali menjual aset. Dia kata sekarang ni harga minyak sawit mentah CPO kini diparas tinggi, iaitu pada purata RM3,000 bagi 1 tan. Harga buah tandan segar sawit juga kini berada di paras tertinggi, iaitu lebih kurang RM700 bagi 1 tan. Laporan suku ketiga tahun kewangan tabung haji mencatatkan keuntungan sebanyak 23.86 juta berbanding kerugian 40.1 juta pada tempoh yang sama tahun sebelum 2019. Jadi justru itu Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia melalui memorandum itu, dia mendesak agar kerajaan segera campur tangan menghentikan segala proses serta membatalkan keputusan pelupusan anak-anak syarikat tabung haji. Pemuda syabas. Inilah yang katakan bahawa pemuda harapan bangsa. Pemuda harus berada di barisan hadapan. Segala kepincangan mesti ditangani secara tuntas. Jangan selalu takut. Saudara Ashraf, saya yakin rakyat warga UMNO akan berada di belakang saudara. Lakukanlah apa saja jihad untuk kepentingan bangsa kita. UMNO tidak harus takut. UMNO tidak perlu melayan mereka-mereka yang membawa khianat pada parti kita. UMNO tidak akan bersekongkol kepada mereka-mereka yang berusaha untuk meletakkan bangsa Melayu ini sebagai bangsa yang pengemis. Oleh itu saya minta pemuda teruskan perjuangan. Saya sendiri secara peribadi dan saya yakin dengan teman-teman dalam alam cyber bersama dengan saya, kami tetap mendukung bersama Datuk Ashraf Wajdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam esok kita bincang lagi apa yang berlaku di Parlimen. Sekian, terima kasih. Selamat malam.